Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Membina Perenggan. Jadi, kalau kita cuba fahamkan apa itu perenggan, perenggan ni ialah pembahagian dalam karangan. Jika awak menulis karangan, satu cerita, tetapi awak akan membahagikan kepada beberapa perenggan. Itulah dia pembahagian. Supaya senang awak tulis, senang awak faham dan senang orang lain baca untuk faham. Seterusnya, perenggan ni dia mestilah, dalam satu perenggan tu dia mesti berkait. Macam mana nak berkait? Dia kena ada idea utama. Idea utama ni isi penting dan seterusnya kena ada idea sampingan. Contohnya huraian atau contoh. Selalu kita buat idea utama ni ialah ayat yang pertama dalam perenggan. Ayat yang pertama dia biasanya akan cerita tentang idea utama. Perenggan ni tentang apa? Jadi selepas dia bagi idea utama, barulah dia buat huraian. Huraian ni kita panggil idea sampingan. Jadi lengkaplah satu perenggan. Satu perenggan dia tak ada had panjang perenggan. Maksudnya tak ada had bilangan ayat. Cumanya awak tak boleh buat perenggan dalam satu ayat. Paling kurang pun 2 ayat ataupun 3 ayat. Dan ayat-ayat itu mestilah berkait. Tadi juga terang, mesti ada idea utama dan ada idea sampingan. Kita lihat latihan dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 31, tajuknya Amalan Bijak. Ini ialah karangan yang bertajuk Amalan Bijak. Jadi dalam karangan ni ada 1 perenggan, 2, 3 dan dia suruh kita buat perenggan yang keempat. Okey, awak tengok perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama rapat ke tepi. Okey, ni garis tepi, dia rapat ke tepi. Dan perenggan yang kedua, dia ada jarak. Sama juga perenggan yang ketiga, dia ada jarak. Dan nanti perenggan yang keempat, pastikan ada jarak. Sekarang ni kita baca dulu dia nak buat karangan tentang apa. Okey, petang itu Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Jadi dia pergi ke pusat kitar semula. Sebuah karangan biasanya dia akan berkait antara setiap perenggan. Tadi kita dah belajar perenggan ni mesti berkait dan setiap perenggan tu pun dia ada sambungan dia. Okey, ni perenggan pertama dia kata nak pergi pasar. Nak pergi pasar raya. Sebelum pergi pasar raya, dia pergi ke pusat kitar semula. Okey, sambungan dia di perenggan yang kedua. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya.
Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Jadi ini ialah perenggan yang kedua. Dia berkait dengan yang pertama. Yang pertama dia nak pergi pasar raya, dia singgah pusat kitar semula. Yang kedua, dia keluarkan semua barang yang dibawa. Jadi ayat yang pertama ni ialah idea utama. Kemudian barulah dia cerita huraian dia ataupun idea sampingan. Boleh? Kita dah belajar dah yang lepas. Idea utama, idea sampingan. Okey? Jadi dia keluarkan apa? Dia keluarkan surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Untuk perenggan yang seterusnya, Alice memasukkan surat khabar ke dalam. Surat khabar dimasukkan dalam tong warna apa? Okey. Selepas itu, dia memasukkan, tadi dia buat apa? Surat khabar. Kemudian apa? Bekas plastik dan botol kaca. Jadi, dia memasukkan apa ke dalam tong berwarna jingga. Jingga ni apa? Oren. Okey. Tong oren ni nak masukkan apa? Awak tulis sini. Dia memasukkan ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian Alice memasukkan satu lagi tong berwarna coklat. Coklat ni untuk awak baca di bawah ni. Coklat untuk apa? Jadi di sini awak boleh tulis kemudian Alice memasukkan apa ke dalam tong berwarna coklat. Okey. Kemudian awak buat perenggan yang keempat. Tadi dia nak pergi pasar raya kan? Ni yang keempat ni dia dah masuk dalam pasar raya dan dia sedang membuat bayaran di kaunter bayaran. Alice dan ibunya ingin membuat bayaran di kaunter bayaran. Kemudian dia keluarkan ni, dia bawa beg sendiri. Dia menggunakan beg mesra alam untuk menggantikan beg plastik. Faham cerita dia? Dia nak pergi pasar raya, dia singgah kitar semula. Dia dah masuk pasar raya, dia nak buat bayaran dan dia tukarkan beg plastik tu, dia gunakan beg mesra alam. Tugasan awak yang pertama pada hari ini ialah keluarkan buku tulis garis 1. Tulis tarikh, tulis hari Isnin, tarikh 26 bulan 7 2021. Muka surat 31, buku teks ni muka surat 31, tajuk amalan bijak. Jadi cikgu nak awak salin karangan ni dalam bentuk yang sesuai. Okey. Mulakan karangan perenggan 1 di perenggan 1. Mulakan dengan rapat di tepi. Okey. Kemudian ni perenggan 2 kena ada jarak. Okey, contoh awak dah tulis perenggan 1 kitar semula kan sampai sini. Awak tulis sampai sini, kitar semula, titik. Okey, selang satu baris. Kemudian ada jarak di tepi ni. Barulah awak mula perenggan 2. Kemudian perenggan 3 pun sama. Dan perenggan 3 ni awak isi tempat kosong ni dengan jawapan cikgu dah beri tadi. Tengok balik apa benda jawapan dia. Okey, kemudian di perenggan 4 awak buat sendiri perenggannya. Okey, contoh cikgu boleh bagi. Kalau boleh buat sendiri bagus. Ni cikgu bagi contoh.
Okey, perenggan 4. Mula ada jarak di depan. Alice tiba di pasar raya bersama ibunya. Tengok gambar ni, dia dah dalam pasar raya. Okey, gunakan ayat yang perkataan yang diberi ni. Frasa yang diberi ni awak boleh gunakan, awak kena gunakan. Dia membuat bayaran di kaunter bayaran. Ni kaunter bayaran. Kemudian dia mengeluarkan apa? Dia guna beg mesra alam ni, dia ganti beg plastik. Okey, kalau boleh buat ayat sendiri, awak buat, sambung, habiskan. Dan latihan yang seterusnya, keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 33, latihan tulis perenggan. Kita lihat contoh, dia dah beri frasa balik ke kelas. Kemudian bersihkan tapak kasut. Jadi untuk satu perenggan ni, awak tengok dia buat 1, 2, 3. Dia buat 3 ayat. Jadi satu perenggan ni sekurang-kurangnya mestilah 2 ataupun 3 ayat. Okey. Jadi dia nak awak tulis perenggan menggunakan frasa dan gambar yang diberi. Jadi contoh sudah beri, waktu pendidikan jasmani telah tamat. Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Ini frasa pertama, balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Ini frasa yang kedua. Okey, untuk perenggan yang kedua, pensel Seha telah tumpul. Dia sedang buat apa ni? Dia mengasah pensel sehingga tajam. Sampah pensel dimasukkan ke dalam bekas khas. Cukup 3 ayat. Okey. Dia tak buat jarak. Jadi yang ni di perenggan yang ketiga ni awak buat sikit jarak. Boleh? Ni gambar Seha dan rakannya. Gambar Seha dan rakannya sedang buang sampah. Jadi frasa diberi pembungkus roti dengan tong sampah. Okey, awak boleh mula. Seha dan rakannya selesai makan roti. Titik. Dia buat ayat yang kedua. Dia mengumpulkan pembungkus roti. Titik. Dia membuangnya ke dalam tong sampah. Titik. Cukup 3 ayat. Okey, yang ketiga, perenggan yang keempat. Kelas bersih, tiada sampah. Selepas makan, mereka sambung belajar. Titik. Ini pertama. Mereka selesa belajar kerana apa? Titik. Buat ayat yang ketiga. Apa? Tiada sampah. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.